Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam sesi bedah buku 202 pelajaran tentang ataupun berkenaan poligami, dan sekarang ini kita masuk kepada syarat-syarat poligami. Bila kita sebut syarat-syarat poligami, lazimnya orang ramai tahu hanya satu, iaitu berlaku adil di antara isteri-isteri. Sebenarnya ada beberapa syarat lain. Ya, kalau kita sekarang ini di muka surat muka surat 77, pelajaran nombor 47. Okey. Saya letakkan 5 di situ. Syarat kelima adil. Ada 4 syarat sebelum itu. Dan 4 syarat ini ialah syarat yang perlu dimiliki oleh seorang suami, baik monogami atau poligami. Ya. Baik monogami atau poligami, kena ada 4 syarat ini. Bila dia nak poligami, bila dia mengamalkan poligami, dia kena ada syarat yang kelima. Sebelum tu ya, bila sebut syarat-syarat ini, saya ni bukanlah nak menyusahkan, bukanlah nak menakut-nakutkan para suami daripada poligami. Tetapi saya mahukan poligami itu agar ianya menjadi sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menggembirakan, yang sesuatu yang bukan satu penyesalan. Ya, sebab pada pengamatan saya, mungkin di kalangan hadirin pun ada yang perasan juga, yang notice juga, bila sebut tentang poligami, kebanyakan suami terhenti pada isteri yang kedua. Maknanya sebelum tu dia monogami, ada seorang isteri, begitu duk kencang, begitu duk sembang sungguh-sungguh tentang poligami, sungguh-sungguh hendak menegakkan sunnah, sungguh-sungguh hendak membela wanita yang tidak ada calon suami, dan sebagainya. Macam-macam hujah, macam-macam argument, untuk menjustifikasikan poligami dan untuk menyokong dirinya untuk poligami. Tetapi bila dah poligami, senyap pula. Senyap, sungguh-sungguh senyap. Tak bagi tahu kawan, tak bagi tahu orang, dan lepas tu tak sambung dah yang nombor 3. Tak sambung dah yang nombor 4. Kenapa berhenti 2 saja? Apa jadi kat situ tu? Sebelum tu sungguh-sungguh poligami, kalau poligami ya teruskan 2, 3, 4. Kalau nak kata menegakkan sunnah Rasulullah, ya sunnah Rasulullah teruskan 2, 3, 4. Kalau nak kata membela nasib wanita yang tidak ada calon suami ke apa ke, ibu tunggal ke, andartu ke apa ke, ya teruskan 2, 3, 4. Tetapi kenapa bila sampai 2 je, semua slogan-slogan, semua hujah-hujah seperti hilang. Kenapa? Apakah poligami itu telah menjadi satu penyesalan bagi dirinya? Ya. Jadi sebab tu saya ada nak terangkan panjang lebar saya dalam siri-siri kuliah sebelum ni ke, dalam buku ini ke apa ke, supaya saya nak menjadikan poligami ini sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menggembirakan, dan bukannya satu penyesalan. Sebab itu, satu lagi contoh ya tentang poligami ini, kita biasa tengok, selalunya orang ni poligami, tapi sampai nombor 2 senyap. Tak dengar lagi dah kan? Okey. Satu lagi poin yang saya perhatikan, pengalaman saya sendiri dulu di Mahkamah Tinggi, apabila ni dalam proses poligami apa semua tu. Bila kita pergi mahkamah, ada kaunternya yang kita minta borang apa semua kan. Belakang tu ada satu kabinet besar, macam-macam borang ada di situ, ada banyak rak apa kan. Semua ada label. So bila kita nak daftar poligami ke, nak mohon poligami ke apa ke, ada borangnya di situ dah siap. Ditanya isteri ke berapa? Isteri kedua. Borang dah siap cetak. Sebab memang banyak orang minta. Tapi pengalaman saya bila nak yang ketiga, nanti dulu je kami print dulu. Sebab tak print, jarang-jarang ada. Maknanya soft copy sudah ada dalam PC dalam bentuk
Microsoft Word ke apa ke, tapi dia akan print dulu. Yang siap print tak ada. Yang siap print, poligami yang isteri kedua saja. Sebab itu satu kelaziman. Bila isteri ketiga, tak lazim lagi dah. Nanti kena print. Okey, tunggu print. Okey, dia bawa bagi. Okey. Lepas tu pengalaman saya isteri keempat pula. Isteri keempat. Yang di kaunter tu. Nanti ya cik, lama sikit. Kenapa lama? Saya tahu belum print lagi. Bukan sekadar belum print. Nak kena edit dulu. Sebab yang dalam file tu, dia kena edit kepada poligami isteri keempat. Lepas tu ada beberapa kolom apa tu, kena tambah ruang isteri keempat. Katakan nama-nama isterinya ke, nak kata pembahagian harta ke apa semua tu. Jadi bukan sekadar tak ada soft copy. Bukan sekadar tak ada printed copy. Soft copy pun tak ada. Siap kena edit lagi. Sebegitulah jarangnya poligami nombor 4. So, kenapa begitu? Kenapa sekadar yang kedua saja kemudian terhenti? Jadi kita nak poligami ini menjadi sesuatu yang membahagiakan supaya kalau betul layak, mampu apa semua tu, teruskan yang ketiga. Layak, mampu, mencukupi syarat-syarat, teruskan 4 dan hidup bersama-sama dengan kesemua 4 keluarga dengan sakinah, mawadah dan rahmah. Jadi itu yang saya nak terangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila saya terangkan tentang syarat-syarat poligami ni, ada 5 syarat semuanya tu, saya bukan hendakkan ataupun meletakkan satu kriteria yang suami itu mesti sempurna. Suami itu mesti perfect. Oh, tidak begitu. Sebab tidak ada suami yang perfect. Okey, saya sendiri pun tak perfect. Cakap je sini kita kata apa? Sembang kencang kan? Tetapi diri saya sendiri pun ada banyak kekurangan. Tak percaya, di depan saya ni isteri saya duduk mendengar. Dia pun tahu saya ni banyak kekurangan. Isteri-isteri saya lain pun dengar di rumah masing-masing, di FB masing-masing. Mereka pun tahu banyak kekurangan. Ya, tetapi yang pentingnya itu adanya usaha, adanya kesedaran yang diri ni banyak kelemahan dan mahu memperbaikinya. Kita tak mahu suami yang perfect dan kita tidak mencari suami yang perfect. Kalau mana-mana muslimat di sini jumpa suami yang dia kata dia perfect terus tinggalkan, tak payah. Okey? Tetapi yang kita nak ialah suami yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya dari sudut leadership quality, memperbaiki dirinya dari sudut seorang listener, seorang pendengar, memperbaiki dirinya dari sudut memberi nafkah pada keluarga. Ataupun kalau sudah poligami, memperbaiki dirinya dalam berlaku adil dalam poligami. Kita tak expect orang yang dah masuk poligami tiba-tiba perfect dalam berlaku adil. Tidak. Sebab dia sedang belajar. Dan benda poligami ni bukannya ada banyak contoh yang kita boleh rujuk. Banyak yang berlaku ialah belajar dari pengalaman. Belajar daripada kesilapan. Ya. Jadi bila disebut tentang syarat-syarat poligami, syarat-syarat itu bukannya kita kata mesti perfect. Macam syarat pertama itu adanya ciri-ciri kepimpinan, qawam, okey. Tapi kita bukan mencari suami yang perfect leader. Tak ada yang perfect. Tetapi kita nak suami yang sedar tanggungjawab dia sebagai qawam. Yang sedar dia kena perbaiki dirinya bila dia hendak memimpin 2 keluarga. Yang sedar sekarang ni aku pimpin 1 keluarga pun huru-hara. Baik aku cukup dengan 1 saja. Begitu yang kita nak. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, bila disebut syarat-syarat poligami ini bukanlah saya hendak memberat-beratkan, tetapi kita nak supaya para suami mencapai kita kata kehidupan poligami yang sakinah, mawadah dan rahmah. Dan yang kedua, bila kata syarat-syarat poligami ini bukanlah kena dipenuhi syarat-syarat tersebut 100% sampai sehingga menjadi seorang perfectionist. Bukan, tidak ada suami yang perfect. Okay. Yang kita hendak ialah suami yang mengakui kelemahannya, mengakui kekurangannya dan sentiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dia tidak naik kemudian plateau. Sebab bila dah plateau, dia akan turun. Ya. Saya sendiri, bila mencari isteri, saya tidak mencari isteri yang perfect. Tapi saya mencari isteri yang sentiasa mahu memperbaiki dirinya. Okey, baik. Itu sebagai mukadimah. Okey, apakah syarat pertama ya dalam bab poligami ni? Okey, satu lagi poin penting. Syarat-syarat ni bukan saya tambah-tambah sendiri ya. Semuanya ada ayat-ayat Quran di sebaliknya. Saya letak di sini hanya 4, campur ada 5. Sebenarnya kalau nak lagi, banyak lagi. Saya ada sebuah buku
Tajuknya daripada suami kepada suami, 200 ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang ditujukan kepada para suami. Itu tu kalau yang suami yang nak improve lagi. Yang ni 5 dulu cukup lah ya. Kalau yang nak improve lagi, yang nak memperbaiki dirinya lagi, sila rujuk buku tersebut. Ada edisi PDF secara percuma di laman web saya. Kalau nak beli edisi bercetak, boleh pesan daripada jahabersah.com.my ya. Daripada suami kepada suami, from husband to husband. Kenapa saya tulis buku tu? Sebab saya dapati di Malaysia ini, ustaz-ustaz ke apa ke selalu fokus isteri yang kena jadi baik. Isteri yang kena soleh, isteri yang kena taat, isteri yang kena tu, isteri yang kena ni. Suami ni macam terbiar je. Boleh je lintang pukang lah apa begitu. Padahal suami itu sendiri sebagai pemimpin keluarga, dia pun perlu memiliki ciri-ciri taat kepada Allah, ciri-ciri bertakwa kepada Allah, ciri-ciri selalu melakukan amal soleh. Ya, sebab tu saya menulis buku tersebut. Supaya suami pun diberi fokus untuk memperbaiki dirinya dari sudut agama. Bukan sekadar isteri saja yang kena perbaiki. Ya, baik. Kita sekarang masuk pelajaran nombor 48. Ya. Syarat pertama ialah mampu memimpin ahli keluarga as a leader. Ya. Dan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 34. Okay, mari kita rujuk surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-rijalu qawwamu 'ala nisa. Lelaki itu ialah qawwam ke atas kaum wanita. Qawwam ini apa maksudnya? Qawwam ini ialah kita boleh kata leader, pemimpin, tetapi bukan sekadar pemimpin diktator, tetapi pemimpin yang bertanggungjawab, pemimpin yang berwawasan, ada planning, pemimpin yang berilmu, pemimpin yang mendengar juga pandangan yang lain. Kalau dalam bidang kalau dalam pemerintahan negara kita selalu nak pemimpin yang berjiwa rakyat kita sebutkan. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang bijak, bila buat press conference tu cakap bijak, jangan macam yang kita sedia maklum. So sekarang suami cuba letak dirinya seperti itu. Kita para isteri hendak suami yang kita kata bijak, suami yang amanah, suami yang berjiwa rakyat ataupun berjiwa keluarga. Itu sebenarnya kita nak. Ya, dan itu maksudnya qawam di sini. Al-rijalu qawamu 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Disebabkan beberapa keutamaan yang Allah berikan kepada sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain. Allah SWT telah memberi lelaki dan wanita ciri-ciri keistimewaan yang tersendiri. Okay? Tak boleh sama. So, lelaki ada ciri-cirinya yang tersendiri yang menjadi keutamaan bagi dirinya. Wanita ada ciri-cirinya yang tersendiri yang menjadi keutamaan bagi dirinya. So, antara ciri lelaki yang Allah dah program tu ialah ciri qawam, kepimpinan. Kalau ada lelaki yang belum qawam tu, bukan apa, ciri tu ada, masih tersembunyi kat dalam, dia belum keluar. Ataupun dia tak sedar diri dia tu qawam. Sebab kenapa? Sebab antara kesilapan ibu bapa bila dalam rangka mendidik anak, lazimnya, bukan semua, lazimnya mendidik anak perempuan untuk bersikap tanggungjawab. Anak perempuan kemas rumah, anak perempuan tolong-tolong urusan dapur, anak perempuan lipat baju, anak perempuan tolong jaga adik. Yang lelaki buat apa? Yang lelaki biar panjat pokok, main lastik, lompat dalam parit. Yang lelaki dibiarkan begitu. Lelaki tidak dididik dengan sifat tanggungjawab. Tidak dididik dengan sifat kepimpinan. Yang dididik ialah wanita. Sebab tu bila sekarang ini, bila mereka sudah masuk ke era dewasa, okey, kita lihat kebanyakannya yang bertanggungjawab, yang matang ialah wanita. Yang lelaki ni apa? Masih panjat pokok. Masih lompat dalam parit, masih main lastik. Lebih kurang begitu, walaupun umur sudah lanjut. Ya, jadi daripada awal lagi, lelaki, anak-anak lelaki kita, hendaklah kita didik sebagai seorang qawam, seorang yang bertanggungjawab. Supaya nanti bila mereka sudah berkahwin, mendirikan rumah tangga, mereka menjadi orang yang benar-benar bertanggungjawab. Ya.
Satu poin penting tentang ayat ni, Allah tidak menyeru. Allah tidak berfirman umpamanya, wahai lelaki, jadilah kamu qawwam. Bukan begitu. Tapi Allah membuat satu kenyataan. Al-rijalu qawwamu ala nisa. Lelaki itu qawwam ke atas wanita. Maksudnya apa kalau dari sudut yang terbaliknya? Kalau lelaki itu tidak bertanggungjawab, tidak mampu memimpin wanita, dia bukan lelaki. Dia tidak ada ciri-ciri lelaki. Ya, sebab ayat ni dia bukan seru. Tak, it is a statement. Okay, kalau boleh faham, it is a statement that if you did not meet that statement, that means you are not what is meant for. Jadi sebagai lelaki ni, kita kena, saya dan para sahabat, para hadirin lelaki semua kena renung-renung perkara ini. Sebab kadang-kadang benda tu, apa nak kata, benda-benda yang kecil pun lelaki tak boleh nak decide. Saya bagi contoh. Katakan singgah tengah mandu, suami isteri singgah di stesen minyak, Petronas, Shell, Petron. Suami sedang isi minyak. Isteri kata dia nak pergi kedai. Abang nak minum bang, saya belikan air. Boleh, abang nak minum air apa? Apa-apa pun boleh lah. Cannot decide, tak boleh fikir langsung. Tak apa, isteri pun pergi masuk beli, katakan isteri beli Coca-Cola lah, ataupun Pepsi lah. Okay? Beli. Balik-balik masuk kereta, suami marah pula. Apa hal beli ni? Cuba beli kopi ke? Cuba beli Nescafe cappuccino ke? Latte ke? Tadi kata apa-apa pun boleh. Sekarang beli tak berhati pula. Ya? Ataupun contoh lain. Bang, petang ni jom kita pergi bersenam bang. Okey, boleh jom. Abang nak jogging di Taman Tasik Shah Alam ke Taman Tasik Stesen 7? Mana-mana pun boleh. Tak boleh decide. Tapi bang, petang-petang sekarang ni hujan lah. Kita jogging dekat rumah saja. Kalau hujan, boleh lari masuk rumah boleh? Okey, boleh juga bang. Dia tak boleh nak decide. So, kalau benda yang kecil macam tu pun tak boleh nak decide, macam mana pula benda-benda yang besar tentang keluarga? Kan? Benda-benda kecil ni. Okay, macam pengalaman saya sendiri kadang-kadang. Bukan kadang-kadang. Saya sendiri macam ada satu indirect kriteria. Bila saya pergi flight, saya sebagai captain, ada co-pilot. Saya nak tahu co-pilot ni dia ada leadership quality ataupun tidak. Ada ciri-ciri yang bagus ataupun tidak. Antara kriteria saya guna, ialah lazimnya kami, kapten co-pilot, bila dah sampai kapal terbang, duduk dalam kokpit, anak kapal, pramugara ataupun pramugari akan masuk. Kapten, apa khabar, apa semua? Kapten nak minum ke? Co-pilot katakan co-pilot nama Ahmad. Ahmad nak minum ke? Saya kata, saya minta kopi lah katakan. Okey, Ahmad nak minum apa? Fresh orange lah. Kejap. Guava lah. Tak apalah, tak payahlah. Nanti kejap lagi minum. Oh, co-pilot macam tu, stop whatever you're doing. I want to talk to you. If you cannot decide what to drink, how can you decide what is best for 300 passengers? Jadi benda ni, kita kata, alah ini bab minum je. Tak payahlah, tak. Dia start daripada awal lagi. Daripada benda kecil-kecil, tak boleh nak fikir, tak boleh nak decide. Macam mana pula nak decide benda-benda yang lagi besar. Di kalangan para hadirin, cuba nilai diri sendiri. Sebab bila saya kata perlu ada ciri kepimpinan, bukanlah kita kata ada skala. Bukanlah kita kata ada exam. Tetapi you know yourself. Are you able to lead your family or not? Are you able to make decision or not? Ataupun you macam jenis hanky-panky lebih kurang apa semua, orang tak tahu. Semua isteri yang decide. Nak makan apa, isteri decide. Anak pergi tadika mana, isteri yang pilih. Anak pergi sekolah mana, isteri yang pilih. Kau dah buat apa kat situ? Main Sony PlayStation saja. Okay? Ini yang lain-lain lah. Suami kat sini semuanya yang bertanggungjawab kan, yang qawwam kan. Okay? Itu sebagai apa nak kata kriteria biasa-biasa. Tetapi bila kita masuk dalam bab poligami ni, ya, qawwam ni bertanggungjawab, antaranya ialah bertanggungjawab memberitahu isterinya apabila dia hendak membuat keputusan yang besar. Keputusan kecil pun bagi tahu, keputusan yang besar seperti nak kahwin lagi. Okay, suami yang qawwam ni dia berani untuk memberitahu kepada isterinya yang sedia ada rancangan dia untuk menikah lagi. Bukannya bersembunyi, bukannya takut-takut. Sebab buat benda yang halal ini, apa nak kata, tidak perlu takut-takut. Buat benda salah baru takut. Nak mencuri baru takut. Nak ambil rasuah baru takut. Nak tengok porn baru takut. Okay? Bukan suruh tengok porn. Tetapi
apa nak kata, porn ni satu addicted, ada yang suka tengok-tengok dan ianya dilakukan secara tersembunyi. Sebagai suami yang bertanggungjawab, bila nak buat benda yang halal, yang bagus, dia memberitahu kepada isterinya. Bukan minta izin, tetapi memberitahu. Di sini saya tahu, kalau kita rujuk pada zaman Nabi SAW, dalam hadis-hadis berkaitan Nabi SAW apabila hendak menikah lagi, apabila dalam rangka berpoligami, hadis-hadis tu ada dalam buku saya, Sebarkan Kebenaranmu. Kita akan tengok Rasulullah SAW terus nikah tanpa bagi tahu isterinya yang sedia ada. Itu tak mengapa, sebab itu berlaku pada zaman poligami adalah satu kebiasaan. Sampai-sampai kalau ada suami yang tak poligami, orang tanya, kenapa kamu ni seorang saja? Sebab zaman itu adalah satu kebiasaan. Kalau suami itu ada lebih pada satu isteri pun tak heran, satu kebiasaan. Macam kuliah saya yang sebelum ini, apabila saya cerita tentang hadis Ali yang ingin memadukan Fatimah semua tu kan, bila dah habis tu ada yang bertanya. So sebenarnya Ali ni ada berapa isteri? Okey, tidak diriwayatkan sebab benda tu sesuatu yang kebiasaan, bukan satu kejanggalan untuk berpoligami pada zaman itu. Ya, tetapi pada zaman sekarang poligami ini satu kejanggalan. Bahkan poligami ini dipandang sebagai satu kesalahan. Jadi kita bagi tahu sebagai suami yang bertanggungjawab, sebagai suami yang qawam, agar isteri dapat tahu apa yang suaminya nak buat. Jangan sembunyi-sembunyi sebab you are doing something right. You are doing something halal. You are doing something yang jika dipraktikkan secara betul akan membawa ke syurga. Macam sebagai contoh, kalau suami nak pergi sembahyang jemaah, bagi tahu isteri kan, abang nak keluar pergi surau ni, abang nak keluar pergi masjid ni, nak puasa esok, abang nak puasa sunat hari Isnin ni, kita buat benda yang baik, kita bagi tahu. Sama juga bila nak nikah lagi, bagi tahu. Jangan besok nak nikah hari ni bagi tahu. Bagi tahu lagi awal, abang sedang proses ta'aruf, hendak kahwin. Atau lagi awal, lagi bagus. Abang satu hari nanti merancang untuk menikah. Tapi sekarang ni belum lagi sebab belum ada calon ke apa ke. Kita sebagai suami yang qawam, yang bertanggungjawab, kita bagi tahu. Ya, jangan berhujah, kononnya sunnah Rasulullah berpoligami tak bagi tahu. Itu zaman dulu apabila poligami itu satu kebiasaan. Ya, sekarang ini poligami ini satu kejanggalan, maka elok kita bagi tahu. Sebagai satu suami yang bertanggungjawab, dia memberitahu. Bezakan bukan saya suruh minta izin, tapi saya suruh memberitahu. Termasuk dalam angka bagi tahu juga kepada parents-in-law, ibu dan ayah mertua, bahawa kamu akan menikah lagi. Kena berani bagi tahu. Jangan sembunyi-sembunyi. Dan bagi tahu tu maknanya bagi tahu betul-betul lah kepada isteri, kepada parents-in-law, ibu bapa mertua. Jangan balik kampung, pakcik, makcik, saya rancang hujung tahun ni nak kahwin lagi. Memanglah kena penampak. Tapi cerita serius. Pakcik, makcik ke ayah, mak, walaupun in-law kan, ayah, mak ni, saya nak bagi tahu ada satu perkara, saya sebenarnya dalam perancangan untuk menikah lagi. Saya tahu perkara ni benda yang berat, tetapi saya berjanji walaupun bernikah lagi, saya akan berusaha semaksimum mungkin untuk berlaku adil bagi isteri sedia ada. Rumahnya masih ada, saya akan bergilir, saya akan tetap beri nafkah, apa semua itu. Hanya saya sekarang ni, insya-Allah sedang merancang untuk menikahi isteri kedua. Tetapi hak-hak anak pakcik, yang sekarang lah isteri lah, tetap saya penuhi, tetap saya sayangi, tetap saya jaga anak-anak apa semua tu. Jadi walaupun itu satu contoh lah, susunlah ayat yang lagi bagus, tapi secara serius, secara bertanggungjawab. Jadi meskipun bagi parents-in-law, bila mereka dengar berita tu berat, tetapi at least mereka hormat. Okey, at least menantu aku ni dia jujur. Menantu aku ni dia berani nak bagi tahu. Ya, memang berat untuk mereka terima. Sama juga bagi tahu kepada isteri yang hendak bahawa diri anda hendak poligami lagi dalam masa 6 bulan ke, ujung tahun ni ke, apa ke. Supaya, nak buat benda betul. Memanglah itu berat bagi isteri, tapi sekurang-kurangnya dia tahu, suami aku ni dia jujur, dia amanah, dia terbuka. Dan dia telah berjanji akan tetap berlaku adil, akan tetap balik rumah ikut giliran, akan tetap memberi nafkah, akan tetap beri perhatian pada dirinya dan anak-anak. Ya. Itu
Ciri-ciri seorang suami yang qawwam. Di sini pula saya nak nasihatkan pula kepada para isteri. Apabila suami nak cerita hajat dia untuk nikah lagi, dengar. Jangan terus tutup the discussion. Jangan terus tutup ataupun close the discussion. Sebab macam saya pernah kata sebelum ini, jika suami ni dia nak keluar rumah, kita tutup pintu depan, dia keluar pintu belakang. Kita tutup pintu belakang, dia keluar pintu tepi, dia panjat kot tingkap apa semua tu. Ya, jadi apa nak kata, memang ini berat, memang ini menyedihkan, tetapi dengar supaya suami, sebab apabila suami tu bagi tahu, itu tu sebenarnya adalah satu markah dah naik sikit, sebab dia berani berlaku jujur. Dia berani berlaku amanah. Okey? Sebab macam saya pernah katakan, bila saya tanya dengan suami-suami yang berpoligami secara senyap, kebanyakannya berkata sebenarnya dah cuba dah nak bagi tahu, tetapi dibalas, responnya tu sangat-sangat menakutkan. Apa nak kata, nampak pisau kat dapur tu. Engkau keluar sekarang ni. Okay. Engkau pergi mahkamah apply poligami, saya pun pergi mahkamah apply untuk bercerai. Jadi baru nak sebut satu dua perkataan, satu perenggan pun tak habis, baru satu ayat saja. Apa nak kata? Terus stop di situ. Tapi suami ni dia nak juga nikah. Itu yang akhirnya berlaku, nikah perlahan, nikah sembunyi-sembunyi, nikah secara rahsia. Dan itu yang kemudiannya apa yang berlaku? Suami dah ada isteri lain, tetapi isteri yang sedia ada tidak mengetahuinya. Okey. Jadi apa nak kata, memang kepada isteri-isteri sedia ada, memang ianya sesuatu yang berat, akan tetapi dengar, okey. Itu sebenarnya adalah lebih baik daripada apa nak kata suami akhirnya pergi bernikah senyap-senyap secara sembunyi-sembunyi. Ya. Tadi tentang suami yang qawwam. Okey, suami yang qawwam ni juga dah bagi tahu isterinya, dah bagi tahu parents in-law-nya, ibu bapa mertuanya. Sekarang ini bagi tahu juga, jumpa juga dengan bakal parents in-law, bakal isteri keduanya. Sebab saya pernah jumpa suami yang nak poligami, dia cerita hajat dia kepada dia melamar isteri kedua, tapi dia tak nak jumpa parents isteri kedua. Kau pergi ceritalah. Macam mana tu? Okay, kalau apa nak kata sama-sama cerita apa, tapi diri anda sendiri kena pergi ke kampung jumpa bakal ibu bapa mertua dan cerita hajat anda untuk mengambil anak perempuan mereka sebagai isteri kedua anda. Dan sama juga dengan janji dengan azam untuk berlaku adil, untuk bertanggungjawab, dan ianya berlaku secara terbuka, bukan secara tertutup. Ya. Jadi ini antara ciri-ciri suami yang bertanggungjawab, suami yang ada ciri-ciri kepimpinan. Bila disebut ciri kepimpinan ataupun qawwam, bukan ego. Bukan suami yang ego. Ego ni adalah satu sifat yang dimiliki oleh lelaki dan perempuan. Saya ulang, dan perempuan. Sebab selalu perempuan kata lelaki ni aja ego. Padahal ini satu ciri yang dimiliki baik oleh lelaki atau perempuan. Siapa yang miliki ego ni? Ego ni dimiliki oleh orang-orang yang lemah. Orang-orang yang rendah keyakinan dirinya. Orang-orang yang lemah jati dirinya. Lalu dia hendak, apa nak kata? Dia hendak bina, dia hendak menunjukkan dia ni hebat juga. Padahal dia lemah. Dia nak tunjuk dia hebat juga. Dia nak tunjuk dia ada keyakinan diri juga. Jadi dia lakukannya dengan cara ego. Padahal ego tu sebenarnya lagi merendahkan dirinya itu. Berbeza dengan orang yang berani. Berbeza dengan orang yang ada keyakinan diri. Ya, mereka ini sebenarnya sangat rendah egonya tu. Sangat rendah egonya tu. Amat berani dan lagi terbuka. Ya, jadi kepada orang yang ego, baik lelaki, baik perempuan, baik suami, baik isteri. Okay, cuba renung-renung, anda tu ego kenapa sebenarnya? Itu sebenarnya kalau kita rujuk dalam bidang psikologi adalah satu sikap manusia, perbuatan manusia yang ingin menutupi kelemahan dirinya sendiri. Ya, padahal itu sebenarnya tidak membantu langsung. Okey.
Sebagai kawam juga, bukanlah untuk menjadi suami yang diktator. Bukan begitu. Okay? Kita nak, tadi saya sebut apa? Suami yang macam, kalau pemerintah berjiwa rakyat, suami yang berjiwa keluarga. Okey, baik. Itu syarat yang pertama, ya. Surah An-Nisa ayat 34. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua dalam pelajaran nombor 49. Yang ini merujuk kepada surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat ke-6. Ini saya yakin semua pernah dengar, tapi sudah dipraktikkan atau belum, yang itu menjadi tanda soal. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, peliharalah diri kalian, wa ahlikum, dan ahli-ahli keluarga kalian, naron, daripada api neraka. Kemudian Allah nak menunjukkan betapa dahsyatnya neraka itu. Sepatutnya dengan neraka saja dah rasa takut dah rasa gerun dah. Tapi Allah nak terangkan lagi. Sebab apa? Sebab ada di kalangan manusia ni, bila dia buat dosa, dia boleh tahu benda salah, dosa tu dia anggap umpama lalat yang hinggap di hidung, lalu boleh ditepis saja. Okay, padahal dosa itu sepatutnya umpama gunung jabal yang hampir menghempap ke atas diri orang yang melakukan dosa itu. Ya, ini kata-kata seorang sahabat, ya, dalam Sahih Al-Bukhari. Okey. Peliharalah dirimu, ahli keluargamu daripada api neraka. Waquduha nas, di mana yang bahan bakarannya adalah manusia. Wal hijaratu, dan batu-batu. Dia punya bahan bakarnya tu. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun, yang dijaga, dikawal oleh para malaikat yang amat keras lagi tegas. Okay, ini syarat bagi suami. Kenapa syaratnya? Sebab bila nak jadi suami ni, sekarang ni tanggungjawab, termasuk tanggungjawab suami itu ialah ke atas ahli keluarganya dalam urusan agama. Ya. Dan penting di sini ialah memelihara daripada perkara-perkara yang melanggar larangan Allah, kerana perkara-perkara itulah yang boleh membawa kepada azab neraka. Bila sudah ada 2 orang isteri, 2 tanggungjawab untuk memelihara kedua-duanya daripada api neraka. Kalau ada 3 dan ada 4, begitulah seterusnya. Maka makin besar tanggungjawab itu. Jadi nak amalkan ayat ni macam mana? Nak praktikkannya, pertama sekali, suami itu sendiri mesti ada ilmu agama. Yang dengan ilmu itu, dia dapat bezakan antara perkara yang membawa ke neraka dan perkara yang membawa ke syurga. Ya, sebab bila Allah SWT berfirman, peliharalah diri kalian dan ahli keluarga kalian daripada neraka, berarti kita juga perlu memperbanyakkan amalan-amalan soleh yang dapat membawa ke syurga. Kenapa? Sebab kadang-kadang dosa tu kita buat ada yang kita tak sedar, ada yang terlanjur ke apa ke. Tetapi amalan-amalan baik, amalan-amalan yang dapat membawa ke syurga itu, dan dapat menghapuskan amalan-amalan yang jahat, amalan-amalan yang mungkar tersebut. Jadi suami sendiri pasti ada ilmu agama. Itu yang pertama. Nombor 2, bukan sekadar ilmu. Suami sendiri mesti mempraktikkan amalan agama tersebut. Sebab cara terbaik untuk menasihati, untuk mendidik ahli keluarga dalam urusan agama, ialah suami sendiri menjadi contoh. You are a good example. Kalau suami sendiri duk suruh isteri semayang, tapi suami tak semayang. Suami duk suruh anak-anak mengaji, tapi suami tak pernah mengaji. Suami duk suruh, apa nak kata, isteri buat benda-benda yang baik apa, tapi suami pun duk buat benda porn, duk tengok gambar-gambar X-rated. So macam mana ni suami hendak mendidik ahli keluarganya? Jadi poin penting di sini, suami mesti ada ilmu dalam bab agama. Bukan ilmu kita suruh kata mesti menjadi sampai ke tahap mufti ke apa ke. Tapi ilmu yang secukupnya. Dan yang keduanya, adanya apa kita kata contoh teladan yang baik daripada suami. Yang dengan itu apa nak kata ahli keluarga pun tanpa diajak dia pun nak ikut sama. Ataupun bila diajak, dia pun akan ikut sama. Bila suami selalu mengaji,
Ajak isteri mengaji, isteri pun akan suka nak mengaji. Jika suami asyik dengan Nintendo, suami asyik dengan Netflix, isteri pun asyik dengan Netflix. Sebagai contoh. Ya. Sama juga dengan anak-anak. Okay, kita nak didik anak-anak, cara terbaik, ayahnya memberi contoh yang terbaik. Okay, kalau mungkin waktu sembahyang jemaah selalu di surau, sembahyang sunat di rumah. Di sini ada satu poin penting. Biasa disebut-sebut apabila telah menikah, dosa-dosa isteri ditanggung oleh suami. Okey. Itu sebahagian betul, sebahagian tak betul. Perinciannya begini. Bila sudah menikah dan suami telah memberi contoh yang baik, suami telah memberi didikan, suami telah memberi nasihat secara hikmah, tetapi isteri tetap tidak mahu mendengar, maka dosa itu pada isteri. Akan tetapi jika sudah menikah, suami tidak mendidik, suami tidak menasihati, suami tidak menegur, barulah dosa itu pada suami dan isteri. Kenapa dan isteri? Sebab isteri sudah akhir balik. Dia bertanggungjawab ke atas kesalahan yang dia lakukan. Suami mendapat dosa kenapa? Sebab dia tidak melakukan tanggungjawab dia untuk mendidik isteri, untuk membimbing isteri, untuk memberi contoh teladan pada isteri. Ya, sama juga kepada anak-anak. Bila anak-anak sudah besar, sudah akhir balik, mereka buat salah, mereka akan pikul dosa. Kalau ayah tak pernah mendidik, tak pernah menegur anak itu, barulah ayah pun menanggung dosa. Ini ada perinciannya. Jadi, para suami yang hendak berpoligami, hendaklah memikirkan sekarang ni aku nak tanggung 2 orang isteri. Isteri yang satu ni pun aku tak mampu nak cerita tentang pakaian yang menutup aurat. Isteri yang satu ni pun aku tak berjaya untuk ajak dia sembahyang pada awal waktu. Isteri yang satu ni pun sekian. Macam mana pula dengan 2 isteri ni? Okay? Jadi ini sesuatu yang perlu difikir-fikirkan. Kita tak mahu poligami ini sekadar suka-suka, tapi kita nak poligami ini sebagai satu tanggungjawab. Okey, satu tanggungjawab yang dilaksana dengan baik oleh suami. Dan itulah sebab macam pada pengamatan saya, bila bab suami isteri ni kita tak tahu. Sebab ianya berlaku di rumah. Tetapi apa yang kita nampak adalah bila berlaku di luar rumah. Kadang-kadang kita melihat isterinya tidak menutup aurat. Kadang-kadang macam sekarang ini orang suka bersukan naik basikal. Okey, bagus. Tapi yang saya tak faham tu yang nak pakai ketat-ketat tu kenapa? Okay. Sebab antara syarat menutup aurat ialah bukan saja menutup anggota-anggota yang perlu tutup, tapi mesti juga dengan pakaian yang longgar. Alasan nak berbasikal, alasan nak rintangan udara, alasan kena fabrik special apa semua tu tak penting. Ya, yang penting sekarang ni bila nak bersukan, bersukanlah dengan kita kata mengikuti hukum-hukum syarak. Antaranya ialah pakaian yang menutup aurat. Antara ciri pakaian menutup aurat ialah ianya longgar. Tetapi sekarang ni suami-suami macam bukan sekadar dia suami itu pun sendiri pakai yang ketat, isteri pun pakai yang ketat. Lepas tu ambil gambar bila mereka naik basikal dah sampai destination yang mereka target tu, ambil gambar, upload pula di media sosial. Lelaki-lelaki pun sedang melihat isterinya dalam suasana pakaian yang ketat. Wanita-wanita lain pun sedang melihat sang suami dalam suasana pakaian yang ketat. Yang suami ni ambil gambar dengan bangga nak tunjuk isterinya tu. Padahal dia tidak tahu dia sedang melakukan perkara yang salah di sudut agama. Jadi benda yang simple macam ni pun banyak di kalangan suami yang gagal untuk memelihara dirinya dan ahli keluarganya daripada api neraka. Sebab ini yang kita nampak. Kita tak tahu di rumah macam mana. Kita tak tahu dalam bab solat tu macam mana. Kita tak tahu dalam bab puasa tu macam mana. Tapi ini sekadar yang kita nampak secara zahir. Ya, bila mereka keluar rumah. Ya, jadi kepada para suami, ya, baik dalam rangka monogami atau poligami, ini satu perkara yang mesti diperhatikan. Mesti diperhatikan. Ya, sebab saya termenung sekejap. Sebab saya teringat dalam salah satu flight saya lama dulu, co-pilot saya, first officer, Muslim, bila dalam flight,
sungguh-sungguh sembang tentang Islam. Kita panggil apa? Sembang kencang. Sembang umat Islam di Palestin, sembang di Syria, sembang kes rasuah di kalangan pemimpin-pemimpin politik yang Muslim, sembang tentang masjid yang tidak diimarahkan. Ya, sebab kita dalam flight ni lama kan. So, sembang bab itu tu, tapi semayang, ya dia semayang dalam flight, okey bagus, semayang. So, bila kita dah nak descend, nak landing tu, saya tanya dia balik macam mana ni, drive ke, naik train ke. Dia kata tak, isteri saya datang ambil. Kata macam mana? Saya drive. Okey tak apa. So, bila sudah mendarat, sudah sedang berjalan di airport, kita keluar di arrival hall, di mana orang ramai sedang menunggu. Tiba-tiba ada seorang wanita dengan pakaian yang sangat-sangat tidak senonoh, ya, dengan seluar yang sangat-sangat pendek, sampai tak tahu itu seluar ke seluar dalam, dengan baju, panggil apa, baju G-string ke apa ke, saya rasa bra pun tak pakai apa semua tu, maaf ya, melari-lari mari peluk dia, cium dia, kemudian sambil jalan pergi. Yang co-pilot saya tu tunduk dengan macam rasa bersalah ke apa tak tahu. Tapi ini contohnya, co-pilot saya tadi kata isteri datang ambil, itu isteri dia lah tu. Dia seorang yang mendirikan solat, dia seorang yang ada keprihatinan tentang isu-isu umat Islam, isu-isu Islam dan umat Islam. Saya tak tahu itu sekadar dia sembang ke ataupun memang dia betul-betul jujur dalam hal itu. Tapi kita bersangka baik, dia benar-benar jujur. Tetapi dalam bab mendidik ahli keluarga, tak berjaya. Ya, datangnya isteri dalam keadaan pakaian begitu di hadapan orang ramai, sebab arrival hall ni, ini bukan musim COVID-19, sebelum tu. Arrival hall tu banyak kan, orang-orang sedang menunggu kawan, ahli keluarga yang keluar balik daripada flight. Ya, dia dalam keadaan begitu menyambut suaminya. Jika dalam keadaan begitu di rumah untuk menyambut suami, yang itu tak apa. Memang dianjurkan oleh agama, tetapi di khalayak ramai. Jadi di manakah peranan suami dalam rangka mendidik isterinya? Ya, ini suami yang ada kesedaran agama ni, yang mendirikan solat ni. Ya, jadi sesuatu yang perlu difikir-fikirkan, ya. Okey, baik. Kita sambung pelajaran nombor 50. Syarat ketiga, saya yakin semua tahu, yang ini memberi nafkah. Dalam surah An-Nisa yang kita baca tadi, surah yang ke-34 itu, Allah SWT menyebut, ya, menyambung, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-rijalu qawwamu 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima, dan disebabkan anfaqu min amwalihim, dan mereka menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Ciri-ciri seorang lelaki ialah, ciri-ciri seorang suami ialah dia menafkahkan ahli keluarganya. Dan ini sekali lagi saya kata bukan seruan tetapi kenyataan. Allah tidak berkata wahai suami, wahai lelaki, nafkahilah isteri kamu. Bukan satu ajakan, bukan satu seruan. Tapi kenyataan, wahai lelaki, nafkahilah keluarga kamu. Sehingga jika ada lelaki yang tidak menafkahi keluarganya secara sengaja, maka dia bukanlah lelaki. Kenapa secara sengaja? Ya, sebab kadang-kadang berlaku tak sengaja, bukan apa, dah kena buang kerja. Cari-cari kerja tak jumpa, cari-cari kerja tak jumpa. Ya, itu secara tidak sengaja. Tetapi yang sengaja ni, yang malas ni. Ya, macam sekarang ini kita tahu kerana COVID-19 ramai yang terjejas sumber pendapatannya. Ramai yang terjejas kerjayanya. Tapi di kalangan mereka, ada yang bila dah kena buang kerja ke, kena cuti tanpa gaji ke, mereka tetap berusaha untuk mencari nafkah. Macam di kalangan kawan-kawan pilot saya, kawan-kawan juruterbang saya, ada yang mesti yang tahu mereka buka bisnes sendiri. Ada yang jual burger, ada yang begitu. Bagus sebab mereka tetap berusaha untuk mencari nafkah untuk keluarga. Akan tetapi ada juga sebahagian, harapnya segelintir, yang isteri mereka bekerja dan mereka, bila saya tanya, macam mana sekarang ni? Tak ada, saya duduk rumah je lah. Ini giliran isteri lah pula cari nafkah.
Macam mana pula tu? Kamu buat apa sekarang kat rumah? Aku ni baru keluar apa? Sony PlayStation 4 ke PlayStation 5 baru keluar. Ada duit sikit lagi aku beli PlayStation 5, aku duduk main kat rumah. Kita pun fikir, sebab ya, suami isteri bekerja, betul. Tapi sebagai suami, kamu tetap wajib berusaha memberi nafkah kepada isteri. Isteri yang bekerja nak sumbang, nak top up, nak chip in, tak apa. Tapi jangan bila suami tu sekarang ni dengan cabaran COVID-19 apa semua tu tak ada kerja ke ataupun dikenakan cuti tanpa gaji yang lama ke apa ke, dia pun tak apalah, sebelum ni aku cari nafkah, sekarang aku nak rehat, isterilah pula yang support semuanya. Ini konsep apa pula ni main gila-gila begitu kan? Habis tu anak-anak macam mana? Anak-anak dekat taska. Oh okey. Siapa bayar? Isteri kat bayar. Kamu duduk rumah buat apa? Aku main main game, main PlayStation. Ya, saya tegurlah lepas tu. Saya ceritalah apa yang betul. Tetapi ada lelaki, ada jantan yang dalam bab ni dia rasa dia tak ada tanggungjawab. Dia macam, okey, aku kerja, sekarang aku tak ada kerja, isteri kerja, isterilah pula support. Dia begitu tu. Ya, jadi nak bagi tahu, lelaki, antara ciri lelaki ialah dia menafkahi keluarganya mengikut kemampuannya sekadar yang mampu. Kalau betul-betul kena buang kerja, lepas tu buka gerai pula rugi, tak ada orang nak mari. Lepas tu cuba pula bisnes MLM tak berjaya juga. Cuba ni tak berjaya juga. Yang tu tak mengapa sebab ada usaha di situ. Ini usahanya tak ada. Yang itu tu salah. Jadi suami macam ni, macam mana pula kalau dia hendak menikah lagi? Sekarang dia kena menafkahi dua keluarga, kena menafkahi dua isteri. Macam mana pula tu? Okay, di sini memang ada perbincangan. Suami itu ada kerja, ada income, ada pendapatan. Dia cukup-cukup untuk family pertama saja. Dia nak support family kedua, tak ada duit. Tak cukup. Tapi dia jumpa pula calon isteri yang ada kerjaya, ada pendapatan yang selesa, dan isteri itu pula berkata, saya sebenarnya nak suami, saya tak mau duit. I just want a husband, I don't want your money. So I want to marry you, I don't want your money. I will use my money to support everything, rumah, bil, makan, minum, apa semua tu. You don't worry. So macam mana pula begitu? So ada yang kata boleh sebab isteri itu sendiri yang telah melepaskan haknya untuk mendapat nafkah daripada suami, dan isteri itu sendiri yang berjanji untuk menguruskan segala yang berkaitan dengan financial, berkaitan dengan keuangan. Ya, ada yang berkata boleh. Tapi saya di sini hendak mengajak khasnya para isteri yang ataupun para muslimat yang mungkin dalam kategori begitu, yang ada pendapatan yang selesa tapi cuma nak suami. Tak ada duit, tak apa, tak kisah. Untuk fikir-fikirkannya. Sebab bila ketika belum kahwin, ketika sudah berkenalan, ataupun ketika sudah begitu excited nak kahwin, memang mudah nak berjanji. Memang mudah, okay, don't worry about this, I will take care of the housing, I will take care of the electric bill, utilities bill, of the food, don't worry. Sebab ini belum kahwin. Bila dah kahwin, dah 6 bulan, dah setahun, 2 tahun, 5 tahun, akan timbul. Jenuh aku duk kena kerja apa semua ni, Isteri pertama dia relax je kat rumah. Dia duk support semua. Aku ni tungkus rumus kerja apa semua tu nak kena buat ni. Sekarang ni dah ada anak pula. Busy jaga anak, terfikir macam nak berhenti kerja supaya boleh fokus jaga anak. Tapi kalau berhenti kerja macam mana pula? Suami ni zero. Dia cukup-cukup duit dia apa semua tak sana saja. Akan timbul isu, akan timbul konflik pada masa kemudian. Pada masa-masa awal sebelum kahwin, boleh semua janji, boleh sebab sudah excited nak kahwin. Mungkin juga sudah cinta dan cinta sudah berbunga-bunga, sudah membuak-buak sehingga membuat macam-macam janji-janji. Tetapi janji itu akhirnya kemudian susah pula hendak ditunaikan. Sebab akan terfikirlah, isteri sana relax je, tak ada buat apa pun. Aku ni duk kerja ke? Kamu ni suami ada duit, semua duk belanja kat sana je. Kat sini langsung tak belanja. Suami pula kata, dulu dah janji, tak payah belanja apa langsung. Akan jadi konflik di situ. Ya, jadi saya nak tekankan kepada suami, tanggungjawab anda bila nak menikah lagi tetap memberi nafkah.
nafkah dalam perkara-perkara asas seperti tempat tinggal, seperti utilities bill, makan minum, pakaian. Isteri jika ada pendapatan, dia boleh membantu, dia boleh chip in. Jangan sampai isteri yang membayar kesemuanya. Ya. Jadi ini satu ciri yang mesti ada pada suami, baik monogami ataupun poligami. Okey setakat ni. Okey, pelajaran yang seterusnya. Laju sangat ke? Ke okey saja ya? Kita masuk ke pelajaran nombor 51. Pelajaran nombor 51 ini merujuk kepada ayat surah At-Taghabun. Ayat nombor surah nombor 64. Ayat nombor 14. Sudah jumpa ayat tersebut? Ini suami dan isteri mesti beri perhatian kepada ayat ini. Okey? Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inna min azwajikum, sesungguhnya di antara isteri-isteri kalian. Wa auladikum, dan di antara anak-anak kalian. Adunwal lakum, musuh bagi kalian. Tu dia, musuh pula jadinya. Macam mana tu? Fahzaruhum, maka berhati-hatilah, maka berwaspadalah, maka awaslah terhadap mereka. Ayat Quran ni ya. Okay? Wa in ta'fu, dan jika kamu memaafkan mereka, wa tasfahu, dan jika kamu berlapang dada ataupun tidak marah kepada mereka, wa taghfiru, dan kamu memohon ampun kepada Allah untuk mereka, fa innallaha ghafurur rahim. Maka engkau akan dapati sesungguhnya Allah ini Mahalah Pengampun, lagilah Maha Penyayang. Antara syarat bagi suami, baik monogami atau poligami, ialah dia tahu ayat ini dan dia berhati-hati terhadap isteri dan anak-anaknya. Sebab boleh jadi mereka itu menjadi musuh bagi kalian. Okey, nanti dulu. Apa maksud musuh di sini? Musuh di sini maksudnya musuh dari sudut hukum agama. Musuh dari sudut agama, hubungan dengan Allah. Tadi bila kita bincang, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Maknanya suami dia sentiasa mengajak isteri dan anak-anaknya menjauhi neraka, ya. Tetapi suami juga kena berhati-hati kerana boleh jadi juga isteri dan anak-anak yang mengajak dia kepada neraka. Macam mana tu? Dia apabila isteri dan anak-anak mengajaknya kepada perkara-perkara yang melanggar syarak, perkara-perkara yang diharamkan oleh agama, ataupun perkara-perkara yang tidak selari dengan agama. Sebagai contoh, suami hendak bersedekah. Dia ada tengok-tengok, dia jumpa satu NGO ke apa ke, yang ada projek sekian-sekian yang dia hendak bersedekah. Dia pun baca, abang rasa nak sedekah lah 1,000 kat NGO ni. Macam bagus je projek ni, kesian tak ada orang sumbang. Contoh ya, contoh. Isteri pula, 1,000? Banyaknya nak bagi. Bang, ni nak raya ni bang. Jom kita tukar curtain bang. Apa nak sedekah kat, entah siapa-siapa kau bagi tu, jom kita tukar curtain. Jom kita, bang nampak curtain kita ni bang, tak ada bunga lah bang. Jom kita pergi Jekyll, saya ni duduk dekat dengan Jekyll. Jom kita pergi Jekyll, ada sale hari raya. Kita beli curtain baru lah bang, raya nak bagi ni. Jadi, suami nak buat benda yang baik, yang selari dengan agama, isteri pula seolah-olah menjadi musuh. Nak bagi 1,000? 50 cukup lah. 950 kita beli curtain baru. Itu sebagai satu contoh. Okay, contoh lain, suami nak pergi solat jemaah lah katakan, di surau ataupun di masjid. Malam ni Isyak abang nak pergi solat lah. Bang, sekarang ni coronavirus ni. Banyak Kena pula Selangor negeri yang paling banyak. Saya duduk di Selangor kan. Tak, sekarang ni kita orang ada SOP, pakai mask, mayang jarak-jarak, apa semua tu. Isteri, tamu, bahaya tu. Apa pula semayang jarak-jarak ni, semayang jemaah. Macam mana tu? Kalau nak kena rapat, kalau tak ada balik terus. Tak ada. Jadi, suami nak buat benda yang selari, tetapi isteri seolah-olah menjadi musuh yang melarang dia daripada melakukan perkara tu. Jadi,
suami kena berhati-hati dan dia jangan terikut-ikut. Kalau kata masih okey, masih baru, masih elok, tak payah beli baru sebab masuk dalam kategori pembaziran sebagai contoh. Kalau masjid diyakini diselamat, ada SOP apa semua tu dan dipatuhi SOP tersebut, maka teruskan sebab sembahyang Jumaat memang sesuatu yang sangat ditekankan dalam agama. Yang ini sebagai contoh. Apa contoh kalau anak-anak pula? Anak mungkin dia buat benda yang salah dari sudut agama. Okey? Macam sebagai contoh, semalam saya baca dalam akhbar The Star Online. Diceritakan bagaimana anak-anak remaja sekarang ni yang sekolah menengah, mereka mengambil gambar mereka sendiri, bukan orang lain intip-intip ambil gambar. Mereka sendiri yang ambil gambar mereka yang tidak menutup aurat ke apa ke, kemudian disebar-sebarkan dalam WhatsApp group, Telegram group sesama rakan bilik darjah ke apa ke. Sangat beza sekarang ni. Dulu-dulu, bukan sajalah saya tak buat. Dulu-dulu orang yang pergi mengintip lah, susah-susah ambil gambar lah dengan teleskop panjang macam tu, bukan nak tengok bintang, tengok anak dara rumah sebelah apa. Sekarang ni tak payah. Orang tu sendiri, tuan punya badan tu sendiri, anak-anak remaja sekolah menengah sekarang ini, yang ambil gambar sendiri, selfie tak pakai baju ke, selfie tak pakai seluar ke apa ke, kemudian dia sendiri yang sebarkan dalam WhatsApp group ke apa ke. Okay. Moga-moga perkara ini tidak berlaku kepada ahli-ahli keluarga kita. Tapi kalau berlaku, inilah kita katakan musuh. Musuh macam mana tu? Sebab dia melakukan sesuatu yang bersalahan dengan syariat Islam. Jadi suami kena berhati-hati. Suami mesti, kita kata, ambil tahu perkara-perkara begini. Dia sendiri mesti ada pendirian, mesti ada ciri kepimpinan. Sebab memang kita kata tadi, suami bukannya diktator, suami berjiwa keluarga yang mendengar pandangan, cadangan keluarga. Tapi kalau pandangan itu tidak betul, macam kita kata dalam bab solat jemaah tadi, pandangan yang tidak betul, maka dia tidak ikut sama. Tentang tindakan anak-anak remaja sekarang ini, seandainya, harap tidak, seandainya berlaku ahli keluarga sendiri, dia wajib menegur. Bukanlah dia pun, nak tengok sama gambar tu macam mana? Bukan macam tu ya, anak sendiri pula tu, ataupun anak kawan dia pula tu, entah jiran sebelah ke apa ke ya. Ya, apa yang patut dibuat seterusnya? Wa in ta'fu, jika kamu memaafkan, bukan suruh marah terus sebab respon pertama memang macam marah. Apa ni, aku nak buat benda baik, sedekah kau suruh beli ketan lagi. Ni tak ada iman langsung ke? Keluar. Agama kat mana ni? Okey, keluar okey. Tapi Allah firman apa? Wa in ta'fu, jika kamu memaafkan, wa tasfahu, jika kamu berlapang dada, atau jika kamu jangan marah, tapi sebaliknya tegur dengan baik, wa taghfiru, jika kamu meminta ampun, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. So itu 4 ciri yang perlu dimiliki oleh suami dalam rangka dia hendak berpoligami. Tetapi 4 ciri ini, 4 syarat ini sebenarnya mesti juga dimiliki oleh suami yang bermonogami. Ada syarat kelima, kita tak lupa, iaitu berlaku adil. Berlaku adil antara isteri-isteri. Adil ini kupasannya panjang sebab macam mana contoh adil. Apa maksud adil dalam poligami? Bagaimana bersikap adil dalam giliran hari, nafkah, pemberian hadiah, apa semua tu. Yang itu kita akan kupas dalam kuliah yang berasingan. Sebab itu satu topik yang besar juga. Jadi untuk yang ini kita fokus yang 4 ini dulu ya. Sebagai seorang qawam, sebagai seorang yang memelihara dirinya dan ahli keluarganya daripada api neraka, sebagai seorang yang menafkahi keluarganya, dan sebagai seorang yang berhati-hati seandainya keluarganya menjadi musuh, menjadi yang mengajaknya kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Jadi sekarang ini pukul 11, saya rehat sekejap, seminit 2 minit sebelum kita beralih kepada sesi soal jawab. Sesi soal jawab insya-Allah. Tapi yang posting tu pending.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang kita sambung ke sesi Q&A, soal jawab. Sebelum tu saya ingin minta maaf. Saya iklankan kuliah ini dalam grup Poligami Harmoni. Okey, dan sememangnya ini termasuk dalam program Poligami Harmoni. Tetapi bila sedang set up pagi tadi ni, saya pergi letak dalam FB page saya sendiri pula. Okey, tak apa, boleh sama-sama share ilmu. Saya minta maaf atas kesalahan teknikal saya ini sendiri ya. Sesiapa ada soalan boleh bertanya. Okey, ada soalan di sini. Suami dari awal kahwin melebihkan isteri pertama dalam banyak hal. Sebab suami dah janji begitu pada isteri pertama. Semua urusan perbelanjaan keluarga kedua, isteri kedua yang keluarkan duit. Bolehkah suami teruskan janji dengan isteri pertama sehingga mengabaikan isteri kedua? Apa yang seharusnya saya lakukan? Sebelum tu saya nak tanya, sebelum isteri kedua bersetuju untuk menikahi dengan suami sebagai isteri kedua, suami sudah ada isteri pertama, ada tak bincang tentang urusan nafkah itu macam mana? Atau adakah berlakunya perjanjian di mana suami kata dia tak ada duit, isteri pula kata, tak apa, saya sponsor semuanya. Saya uruskan semua perbelanjaan. Sebab kalau dah ada, ini macam yang, macam yang saya sentuh tadi. Sebab bila mula-mula sebelum berkahwin, boleh saja janji-janji manis apa begitu sebab sedang bersemangat nak kahwin. Tetapi bila dah kahwin, dah setahun, 2 tahun, 5 tahun, bila ekonomi semakin mencabar apa begitu, akan timbul soalan. Akan timbul macam kes yang seperti ini ni. Suami asyik belanja kepada isteri pertama. Tetapi untuk keluarga yang kedua, isteri kedua yang kena keluarkan belanja. Jadi saya nak tanya dahulu kepada isteri yang mengalami ataupun yang bertanya ini, sebelum bernikah ada bertanya ataupun tidak? Ada perjanjian ataupun tidak? Ya. Kalau ada, jadi susah sedikit, tapi kena bincang dengan suami untuk boleh tak ubah perjanjian tersebut. Ya, kepada suami pula, hendaklah anda berlaku adil. Hendaklah anda berlaku adil dalam berpoligami kepada kedua-dua isteri, kedua-dua keluarga dalam kes ini, dalam pemberian nafkah. Sebab macam ini, semua urusan keluarga kedua, isteri kedua yang keluarkan duit. Jadi suami saya nasihatkan untuk bertakwa kepada Allah. Janganlah anda pula termasuk dalam hadis Nabi SAW di mana orang yang ada 2 orang isteri, namun dia mengutamakan salah seorang isteri
lalu dia datang pada hari akhirat kelak dengan badan, dengan bahu yang sengit sebelah. Kenapa sengit sebelah ni? Sengit sebelah ni sebab bila di padang mahsyar lagi, orang ramai sudah tahu ini ni suami poligami yang tidak adil. Semua orang yang sedang beratur di padang mahsyar, mereka sedang dalam keadaan berdebar-debar. Aku ni timbangan amal berat ke timbangan dosa berat? Macam tak tahu, macam 50-50. Tapi tengok Mamat seorang tu, awal-awal lagi dia dah sengit sebelah. Dah tahu dah, dia punya dosa lagi banyak. Kenapa? Dosa dia tidak berlaku adil dalam poligami. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu di akhirat nanti kita nak melintasi titian sirat yang di bawahnya ialah neraka. Kalau berjalan dah sengit begitu, macam mana seseorang itu hendak mengimbangi dirinya apabila melintasi titian sirat? Kemungkinan besar akan jatuh. Jadi kepada suami, kalau betul tidak ada perjanjian ke apa ke dan anda mengutamakan satu keluarga di atas satu keluarga yang lain, hendaklah bertakwa kepada Allah, perbaiki apa kesilapan yang telah berlaku dan kembalilah berlaku adil dalam perbelanjaan kepada kedua-dua keluarga. Ya, kalau macam ini saya faham isteri kedua yang semua urusan belanja, isteri kedua yang uruskan. Yang itu salah tu. Isteri boleh chip in sahaja. Okay, walaupun mungkin isteri itu pada awalnya telah berjanji, tak apa. All expenses I take care, I just need a husband. Tetapi mungkin suasana telah berubah ke, ekonomi telah berubah ke apa ke. Okay, anda pun dapat menilai keadaan ekonomi isteri kedua anda apa ke. Dan boleh saja anda melakukan sesuatu yang lebih baik di atas perjanjian tersebut. Ya. Okay, soalan, sudah lebih 4 tahun kahwin, suami jumpa isteri kedua hanya di hotel. Check-in beberapa jam, tiada giliran hari. Apa nasihat Kapten? Nasihat saya, bagi tahu kepada suami, ini bukanlah kehidupan poligami yang dikendaki. Bukanlah kehidupan poligami yang dikendaki oleh syariat Islam. Isteri kedua-dua, okay, saya jangka ada 2 isteri sini. Kedua-dua isteri mesti ada hari gilirannya dan apa nak kata yang adil. Kalau suami bekerja waktu office 8 sampai 5, okay, habis office malamnya sampai esok pagi bersama isteri pertama. Kemudian pergi pejabat, balik pejabat hari keduanya pula balik office sampai esoknya bersama isteri kedua. Jangan dijadikan poligami ini sebagai satu perempuan simpanan atau sebagai satu sugar baby atau mistress ke apa ke, di mana hanya jumpa di hotel selama beberapa jam saja, tiada giliran hari. Tapi sekali lagi, saya nak bawa perkara ini kepada mungkin yang bertanya di isteri, kepada isteri itu sendiri, apa perjanjian awal itu? Apakah anda bersetuju untuk nikah senyap-senyap sebelum itu? Adakah anda bersetuju untuk kehidupan seperti ini sebelum itu? Saya nak nasihatkan kepada semua bakal yang isteri-isteri yang bakal menceburi bidang poligami, jangan bersetuju pada perkara-perkara sebegini. Awal-awal lagi tanya. Nanti kita dah nikah, nak susun hari giliran tu macam mana? Awal-awal lagi tanya, nanti saya nak duduk di mana? Awal-awal kita tanya, pembahagian nafkah tu nanti macam mana? Urusan nafkah itu nanti macam mana? Awal-awal lagi tanya, ni pendaftaran ni saya nak daftar di mahkamah. Sebab bila nak daftar pergi bernikah di luar negara, di sempadan, ada yang suami-suami yang jujur, bila dah balik daripada menikah di luar negara, dia jujur dan dia betul-betul mendaftarkan pernikahannya di negeri Jabatan Agama, negeri masing-masing. Tetapi ada, atau mungkin kita kata banyak juga yang tidak melakukannya. Biar senyap-senyap. Sampai isteri ni pun hendak menuntut haknya pun jadi susah. Sampai isteri itu pun menjadi seumpama wanita simpanan yang jumpa hanya di hotel saja. Jadi awal-awal saya nak bagi tahu kepada wanita-wanita muslimat-muslimat yang bakal menceburi poligami, tanya, kita bukan demand rumah banglo. Kita bukan demand kereta mewah. Bukan saya suruh demand kereta mewah. Bukan saya suruh
tetapkan syarat nafkah saya mesti puluh ribu apa begitu. Tapi saya nak tahu, what is your planning? Sebab kalau suami itu seorang qawam kepada satu keluarga dan sekarang bakal menjadi qawam kepada kedua keluarga, what is your planning? Where are we going to stay? Sekarang ni rumah sewa. Okey, rumah sewa tak apa, berapa lama duduk rumah sewa sebelum ada rumah sendiri sebagai contoh. Nafkah tu macam mana? Hari giliran tu macam mana? Kalau suami kata hari giliran tu kita jumpa di hotel seminggu sekali beberapa jam, you want that kind of life or not? If you don't want, kata no. Dan memang patut kata no pun. Tidak ada sakinah, mawadah dan rahmah di sana. Ya. Kepada suami pula yang mengamalkan perkara ini, sekali lagi saya mengajak agar bertakwa kepada Allah. Okay? Jangan menjadikan isteri kedua sebagai sugar baby, sebagai mistress yang hanya berjumpa beberapa jam di hotel, tiada giliran hari. Hendaklah berlaku adil dalam giliran hari. Kalau sebelum ni senyap-senyap, tak apa, sekarang ubah. Bagi tahu isteri saya ni ada salah 2 isteri dan sekarang ini selang sehari ataupun selang 2 hari begitu. Ya, jangan dibiarkan isteri begitu kerana ia pasti menjadi sebab anda ditarik ke neraka pada hari akhirat kelak. Ya, sama-samalah kita menjadi suami yang bertakwa kepada Allah. Ada soalan lain? Ada soalan sebelum saya tutup? Okey, kalau tak ada, kita boleh tutup. Ya, jadi sekali lagi saya ingin menasihati diri saya sebagai suami dan juga kepada suami-suami di luar sana, baik yang monogami, baik yang dalam rangka hendak berpoligami atau sudah pun berpoligami, untuk kita sama-sama bertakwa kepada Allah dan cuba sedaya upaya menjadi suami yang adil. Macam saya kata tadi, kita bukan nak menjadi seorang yang perfect. Tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna. Semua orang ada kekurangan, tapi sekurang-kurangnya kita mencuba yang terbaik untuk menjadi suami yang adil. Kalau sebelum ni ada kekurangan-kekurangan, kita sentiasa berusaha untuk memperbaikinya, untuk sentiasa mengaku kesilapan kita dan kemudian berusaha untuk memperbaikinya. Jangan biarkan ianya begitu sahaja. Ada di sini kalau isteri tak benarkan. Mungkin maksudnya di sini kalau isteri tidak benarkan suami jumpa isteri kedua. Suami kena cakaplah kepada isteri pertama yang sekarang ini dia sudah pun berpoligami dan menjadi tanggungjawab dia untuk bersikap adil kepada kedua-dua isteri. Okay, kalau isteri tetap tak bagi, itu sekarang suami yang kena uruskan. Kenapa daripada awal berpoligami tanpa menimbangkan perkara ini? Ya, tetapi saya yakin suami-suami di sini adalah mereka yang bertanggungjawab. Ada kaedah slow talk yang dia sendiri tahu antara dia dengan isteri dia, bagaimana dia hendak menangani cabaran yang dihadapi ini. Okey? Soalan-soalan yang Kapten kemukakan bagi pihak calon isteri, itu jugalah yang akan ditanya di mahkamah semasa permohonan poligami. Bakal suami poligami perlu memohon, isi borang dan kemukakan ikrar dan persetujuan di hadapan hakim bagaimana rumah poligami yang bakal berlangsung. Jika nampak akan adil, baru hakim luluskan. Namun ramai suami hanya berikrar dengan nama Allah depan hakim tetapi tidak laksanakan. Ya betul.
Sebab perkara-perkara yang saya sentuh, perkara-perkara yang kita bincang ini adalah perkara-perkara soalan-soalan yang akan juga ditanya oleh hakim apabila suami memohon kebenaran poligami. Dan sebahagian suami ada saja yang depan hakim dalam mahkamah kita kata sweet talk, janji macam-macam, planning macam-macam dan dia cerita macam-macam yang begitu meyakinkan sehingga lulus. Okey, keluarga pertama saya bagi nafkah ni, keluarga kedua saya bagi nafkah ni. Hari giliran saya susun begini, hari giliran begini, cakap pandai. Sekali dah lulus, lepas tu lain cerita pula. Ya, sebab tu yang penting di sini para suami hendaklah kita kata insaf dan sedar bahawa kita bukan sekadar nak lulus mahkamah dunia, tetapi kita juga hendak lulus mahkamah akhirat. Sebab akhirat nanti Allah akan tanya balik, kenapa kamu mengutamakan satu isteri, mengabaikan isteri yang lain? Kenapa kamu melebihkan nafkah pada satu isteri, tidak pada isteri yang lain? Kenapa kamu giliran hari semuanya pada isteri yang ni, isteri yang tu hanya seminggu sekali, hanya beberapa jam di hotel saja. Jadi itu yang kita kata kena adanya kesedaran, kena adanya sifat takut kepada Allah. Kita bukan hendak lulus mahkamah dunia. Mahkamah dunia nak juga lulus dalam rangka nak poligami tu. Tapi lagi penting, kita nak lulus mahkamah di hari akhirat kelak. Di hari akhirat kelak, ya. Apa pandangan Kapten tentang si suami yang nak berpoligami tetapi mencari isteri yang bekerja juga kerana hanya nak menanggung yang wajib saja, iaitu makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Selain daripada itu, si suami enggan tanggung langsung kerana ada 2 isteri. Selain itu apa ya? Sebab memang dari sudut nafkah itu, yang wajib itu perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang asas dalam kehidupan. Yang selain itu boleh saja budi bicara. Macam suami kata, bila saya ada ekstra, bila saya ada bonus ke apa ke, kita boleh pergi bercuti ke apa ke. Tapi nak kata berjanji bercuti setiap 6 bulan tu saya tak dapat bagi. Sebab itu bukan satu nafkah yang wajib. Sebagai contohnya. Ya, kalau suami, macam kalau saya faham soalan ini betul, dia berjanji dalam rangka poligami itu dia nak menanggung yang wajib saja, memang patut dia menanggung yang wajib saja pun. Tapi kalau ada perkara-perkara tambahan yang dia dapat berikan, itu menjadi pahala tambahan kepada dirinya. Okey, isteri dan mertua tak benarkan kahwin dua. Okey, teruskanlah berbincang. Kita kata kita bukanlah nak minta izin, tapi kita nak bagi tahu. Oh ya? Kalau nak teruskan kahwin, fikir pula nanti. Kalau saya teruskan kahwin, macam mana pula kehidupan dengan isteri sedia ada, dengan kehidupan mertua. Sebab dalam rangka suami hendak poligami, dia mesti expect adanya obstacle, adanya halangan seperti ini. Janganlah expect bila dia bagi tahu isteri saya ni merancang nak kahwin lagi hujung tahun, nanti isteri terus sujud syukur. Isteri terus, jom kita pasang kemah buat kendiri kesyukuran. Jangan harap begitu. Memang akan ada halangan, memang akan ada objection. Tapi jadi suami dia sudah ada planning macam mana dia nak meyakinkan, macam mana dia nak bagi tahu untuk apa nak kata kepada isteri dan kepada mertuanya. Okey, jadi di sini suami kena ada bijaksana. Kebijaksanaan bukan untuk kelentong, bukan untuk spin, tetapi untuk memberitahu. Mungkin secara hikmah, sekali bagi tahu tak apa, nanti minggu depan, lusa masuk bagi tahu lagi ke apa ke. Ya, sekadar bagi tahu. Saya kata di sini bagi tahu dan bukannya izin. Tetapi kenalah juga fikir kalau isteri tetap tak mahu, lepas tu jadi pula porak-poranda, jadi pula isteri minta cerai apa semua tu, akhirnya tak menjadi poligami. Nak poligami tapi end up akhirnya monogami. Kenapa? Sebab isteri yang tadi minta cerai. Sebab parents in-law, mertua hasut suruh minta cerai. Tak jadi poligami di situ. Ya. Jadi suami kena ada kebijaksanaan dalam mengurusi perkara ini. Ini memang cabaran dalam poligami.
Apa hukum si suami tidak menanggung persekolahan anak atas sebab ia tidak termasuk dalam makan minum, pakaian dan tempat tinggal? Apa hukum? Okey. Pendidikan anak itu termasuk dalam nafkah suami ataupun tidak? Okey, bagi saya ianya termasuk. Kalau pun ulama-ulama dahulu tidak menyenaraikannya dalam kitab mereka, bagi saya ia tetap termasuk. Okey? Macam yang saya tahu secara pasti, saya teringat dalam kitab-kitab fiqh yang dulu-dulu, antara nafkah suami itu tak termasuk perubatan isteri kalau isteri sakit. Saya tak setuju dengan pandangan tu. Bagi pandangan saya, kalau isteri sakit, suami pun turut membantu. Tapi kalau suami dah bagi allowance setiap bulan apa begitu, dah ada ekstra, isteri gunakan tu untuk pergi klinik ke apa ke, yang itu tak apa. Tapi katakanlah apa nak kata ada penyakit yang berat ke apa ke, ataupun kita kata ambil medical insurance, medical takaful medical card katakan. Suami yang apa nak kata bayarkan bulanannya apa semua tu. Itu termasuk sesuatu yang bagi saya adalah nafkah yang wajib kepada isteri. Ini pandangan saya. Termasuklah juga dengan pendidikan. Tapi pendidikan di sini pendidikan sekolah. Kalau apa nak kata sampai sekolah private, apa nak kata yang berpuluh-puluh ribu satu semester apa semua tu, itu bagi saya bukan. Tapi kalau suami itu betul-betul mampu dia nak sponsor, yang itu silakan. Tapi bagi saya pendidikan itu ialah sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan yang disediakan oleh kerajaan. Okey, sudah hampir 11.30. Ada soalan lagi sebelum kita tutup? Baik. Kalau dah tak ada, moga-moga sesi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nak bagi tahu saja nak bagi tahu perkongsi. Soalan yang FAQ, Frequently Asked Question, dalam bab poligami ini ialah dalam bab nafkah dan dalam bab giliran hari. Ya. Saya nak nasihatkan kepada para suami, kalau ekonomi tak cukup, tak payah poligami. Maknanya ekonomi diri sendiri tak cukup, tak payah nak poligami. Okey, nak juga poligami tu, it comes in the package. You want a second wife, included in the package, you are responsible for the nafkah. Okey, you are responsible for the giliran hari. Kalau ada macam-macam obstacle, takut kepada isteri, takut isteri tak bagi bergilir apa semua tu, tak payah poligami. Nak poligami juga, kenalah dengan keseluruhan package-nya itu. Okey, jangan poligami, lepas tu tak boleh, lepas tu isteri yang kedua itu dibiarkan saja dalam hotel ke apa ke begitu. Itu bukanlah kehidupan yang kita nak. Jadi awal-awal lagi, sebelum poligami, fikir perkara-perkara ini. Ini satu perkara yang lazim berlaku, satu cabaran yang lazim berlaku. Jadi sejak awal fikirkan. Dan kalau tak boleh, tak payah poligami. Dan kalau fikir-fikir, sebab kalau kita rujuk surah An-Nisa, okay, jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah dengan satu. Lalu diri anda fikir, saya tidak dapat berlaku adil dari sudut nafkah. Saya tidak dapat berlaku adil. Ataupun saya mungkin tidak dapat berlaku adil dari sudut hari giliran. Saya kira-kira, tengok. Tak cukup ni untuk menafkahi isteri kedua. Saya bimbang tidak dapat berlaku adil. Lalu anda membatalkan hasrat anda untuk poligami. Anda dapat pahala. Anda dapat pahala kenapa? Sebab anda telah mentaati. Anda telah mengikuti firman Allah SWT. Jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah dengan satu. Lalu bimbang ni perkara akan datang ya. Bimbang perkara akan datang. Jadi sebelum poligami ni anda nilai 50-50 lah. Rasa macam boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak sure. Sebab bimbang ni perkara akan datang. Okeylah aku cancel. Bila you cancel tu, padahal nafsu tu, padahal ajakan tu, padahal apa nak kata semangat tu ada. Anda akan mendapat pahala kerana anda mentaati firman Allah SWT jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil. Jika anda nilai, ya insya-Allah saya dapat berlaku adil. Kita kata bukan perfection, kita bukan mencari yang sempurna, tapi kita cari orang yang berusaha
untuk berlaku adil dan dia dapat kira-kira ada ekstra, saya boleh menafkahi keluarga yang kedua. Saya dah bincang dengan isteri apa semua tu, isteri walaupun dengan berat hati, dia pun okey, tak apalah bang. Kita susun hari giliran, sehari. 2 hari. Sebegitu adanya tu. Okey, teruskan dengan poligami. Ya. Kalau tak boleh tu tak apa, batalkan saja. Ya, jangan teruskannya sebab anda mendapat dosa. Dosa kenapa? Dosa kerana isteri yang kedua itu banyak hak-hak dia yang terabai. Ya. Apa nak kata, tadi pun kita telah baca tentang suami yang tidak berlaku adil. Apa nasibnya di hari akhirat kelak. Dan apa nak kata, berlaku pula porak-peranda dalam keluarga pertama anda itu. Sehingga akhirnya dia pula yang minta cerai. Ya, jadi nak poligami tapi akhirnya end up monogami balik. Tak menjadi apa kan. Jadi tak semestinya anda teruskan dengan poligami. Ya, moga-moga dapat membantu kita semua. Saya tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya minta maaf atas kesilapan saya sendiri kerana FB Live ini saya tekan masuk salah grup pula. Ya, saya minta maaf, tetapi insya-Allah ada rakamannya dan boleh tonton, saya akan bagi linknya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.